Okay guys, Assalamualaikum. Hari ni aku kat sini lagi untuk menceritakan kisah-kisah seram yang aku alami. Setakat ni belum lagi aku terima apa-apa email sebab aku pun baru buat video. Jadi takkanlah aku so tak apa. Aku pun banyak cerita juga seram-seram yang aku nak cerita dekat dalam channel aku sendiri. Kali ni aku nak cerita pasal pengalaman aku tinggal di rumah, tinggal lah orang kata rumah lama di Kuala Terengganu. Bukan aku seorang lah yang pergi Kuala Terengganu. Sebenarnya satu rumah sewa semua pergi Kuala Terengganu sebab salah seorang daripada kita orang adalah orang Terengganu dan abang dia kahwin. So ada kenduri lah. So kita orang kena sewa satu rumah sebab nak balik hari penat. Nak balik hari kalau drive ke Terengganu nak balik ke Selangor, uish, penat. Jadi kita orang semua decide nak duduk dalam beberapa hari, 1 ke 2 hari macam tu dekat Kuala Terengganu lah. Dan nak jadikan cerita, rumah tu betul-betul dekat dengan rumah dia. Macam sebelah je. Tak adalah sebelah, cuma macam depan sikit, elok kiri, sudah sampai lah rumah tinggal tu. Tapi rumah tinggal tu dah lama orang tak duduk. Tapi kosong lah, bersih, ada orang jaga. Tapi lama sangat orang tak duduk. So kita orang duduk situ. Kisah seramnya bermula pada hari selepas kenduri tu. Sebab kenduri habis hari Sabtu tak silap aku. Tak tahu, tak sure. Tapi hari Sabtu lah. Sebab kita orang pun duduk 1 hari 2 hari kan. So mungkin hari Sabtu kenduri tu. Hari Sabtu tu dah, bila dah settle semua kenduri, dalam pukul 6 semua yang duduk rumah tinggal tu semua tidur. Sebab penat kenduri. Jadi bila kita orang berjaga balik tu pukul 9 malam ke 8 malam macam tu. Sebab nak makan, lapar. Aku bawa balik bungkus saya silap aku. Bungkus kot makan dekat rumah tu ramai-ramai kan. Sebab seronok lagi lah kalau makan dengan ramai-ramai kat member. Makan-makan dengan member. Jadi makan dekat situ. Bila habis makan, kita orang ni ada satu habit main game lah. Main, kalau korang tahulah, mesti tahu je lah Mobile Legends tu kan. So kita orang main game tu je lah yang boleh main ramai-ramai. Habis makan tu kita orang main sampai pukul 1-2 macam tu lah. Pukul 1-2 macam tu. Bila pukul 1-2 tu kita orang dah penat nak main game. So kita orang decide nak borak-borak. Tapi masa kita orang main game tu, ada je yang tak main game, yang dah tidur. Termasuklah member kita orang yang abang dia kahwin tu, dia duduk situ sekali. Dia tidur kat dalam bilik. So kita orang main kat luar sebab tak nak kacau dia kan. Bila dah habis main game, kita orang borak-borak kosong lah dekat luar tu. Tiba-tiba yang tidur tadi tu, yang abang dia kahwin tu, terjaga tu tak ada masalah. Tapi terjaga tegak macam tu, keluar dekat ruang tamu, pandang kita orang. Tak cakap apa-apa, diam je. So dia masuk bilik balik. Tu kita orang macam, kenapa dia ni kan? Kenapa? Apa masalah dia ni? Tiba-tiba dia tu tak cakap apa, so tidur balik kan. So kita orang ignore lah. Tak ada rasa apa-apa. Tapi Mamat tu memang adalah cerita dia. Tapi tu nanti aku akan cerita. Dia pun ada banyak cerita lah. So Mamat tu memang ada orang kata kisah tersendiri pasal benda-benda macam ni. So kita orang cakap ni mesti ngigau ke apa lah, macam tu lah. Selang beberapa minit dia bangun dalam keadaan yang normal tau. Dalam keadaan yang bangun, korang tak tidur lagi ke semua? Dia cakap macam tu. Lepas tu kita orang cakap lah, tadi bukan kau dah bangun ke? Mana ada, aku elok ke tidur. Kita orang cakap kau ngigau ni. Lepas tu dia kata tak adalah, aku tak rasa, aku mana ada ngigau berjalan. Tapi aku tak tahulah kan, ada je ramai cakap kau pun kadang-kadang ngigau berjalan juga, kau bukan besar perasan pun. So kita orang cakap tak ada apa-apa lah, ignore lah. Benda tu tak ada menjadi kisah yang serius lah dalam situasi tu. Tiba masa pukul 1-2 tu dia jaga dan kita orang pun dah ngantuk, so tidur. Aku tak boleh tidur. Aku jenis yang tidur lambat masa tu. Memang jenis yang tidur lambat. Jadi masa semua orang dah tidur, masuk dalam bilik, aku pun tidur dalam bilik jugalah. Tidur sebelah budak yang ada problem aku cakap tu.
Mula-mula takut lah sebab ramai cerita kat aku, dia ni kadang-kadang bukan boleh percaya ngigau dia ni kan. So aku macam, uish. Tapi nak buat macam mana? Sebab aku tak lalu berpeluang dengan dia kan. Tak ada masalah sangat lah. Bila tidur sebelah dia, aku pegang lah phone, aku main game. Aku main game je kan. Main game dengan seorang. Yang lain semua dah tidur. Tiba-tiba, yang aku cakap yang tiba-tiba terjaga tadi tu, dia buka mata. Dia buka mata, duduk. Dia buka mata tu, bukan buka mata yang macam nak tidur. Tak ada. Buka mata macam tu. Buka mata macam tu, bangun, tegak. So aku yang tengah baring main game macam tu. Aku tengah baring main cerita main macam ni. So aku tengok dia tegak kan. Lepas tu dia tengok aku. Tengok aku tu macam bukan dia yang tengok. Memang macam bukan dia yang tengok. Itu memang pastilah. Lepas tu aku beranikan diri lah. Kau nak tidur, kau buat tidur. Kau jangan nak pandang-pandang aku macam tu. Lepas tu dia pandang depan balik. Dia baring, dia tidur. Kalau aku nak tanya, kalau korang lah kena macam tu, apa yang korang akan buat? Sebab aku nak tahu juga awak. Sebab aku masa tu, bila dia dah baring balik, aku dah tengok dia. Tengok dia tu okey ke tak. Takutkan dia tidur macam tu, terbuka mata gitu. Lepas tu aku pandang, dia pandang aku balik. Memang aku kejut, semua dalam rumah tu kejut. Tapi tak tahu, aku masa tu aku tak tahu kenapa aku tak buat benda tu. Tapi aku pandang, aku diam je. Dalam beberapa minit aku pandang game balik. Lepas tu dia pusing kanan, dia pusing arah aku lah. Aku tidur sini, dia tidur sini. Macam tu. So aku perlahan-lahan dia pusing kat aku, ke arah aku lah, sebab aku tidur sini kan. Sini. So dia pusing macam tu, pandang aku. Aku dengan sini, dia pandang. So aku telah pandang dia. Tapi aku tahulah dia tutup mata. So sebab kita punya pandangan kan macam like wide kan. So kita tahu orang tu buka mata ke tak buka mata. Tiba-tiba dia dah pandang aku macam tu, dia buka mata balik tau. Dia buka mata balik. Bila dia buka mata balik, aku terganggu lah. Macam kau tidur lah, aku cakap kan. Kau tidur lah, aku cakap macam tu. Tiba-tiba dia pegang tangan aku. Aku pegang macam ni kan, game pun. Dia pegang daripada sebelah. Macam tu lah. Dia pegang tangan kanan, pakai tangan kanan dia. Cakap, jangan kacau. Aku cakap, jangan kacau aku nak main game ni kan. Dia cakap, kau dah tidur boleh lah. Aku cakap, sebab dia dah tidur masa kita orang main game ramai-ramai tu, dia dah tidur. Jadi kalau dia terjaga tu memang normal lah kalau dia terjaga sebab dia dah tidur. Tapi rupa dia terjaga masa aku main game yang kali kedua tu, yang aku seorang tu, memang totally macam bukan dia. Memang macam bukan dia yang bangun. Terus terang, sebab mata dia, siapa yang boleh buat mata macam tu dalam keadaan yang lama? Kalau boleh pun kau takkan cakap masa tu boleh lah. Tak ada siapa yang boleh buat macam tu. Dia pegang tangan aku. Aku cakap, jangan kacau aku nak main game ni. Lepas dia pegang dia balik. Dan pegang dia tu macam nak patah tangan aku. Aku cakap, lepas tu aku macam meronta. Meronta. Cakap, jangan kacau aku. Dah. Kau pergi tidur. Takkan aku nak pukul kan. Bila jadi gitu, aku lepas lagi sekali. Dia macam tak nak give up tau. Tak tahu masalah dia. Dia pegang tangan aku lagi. Aku cakap, apa masalah Ahmad ni? Aku pukul dengan Ahmad ni kan. Bila dia pegang, aku kena macam ni. Dia pusing tangan aku. Dia pulas tangan aku. Pulas. Aku terlepas lah. Aku cakap, pulas. Sampai tangan aku kat belakang aku. Pulas. Tanpa bersuara. Aku nak bersuara pun semua orang tidur tau. Jadi, tapi memang seram. Tapi aku tak tahu kenapa aku tak kejut orang ramai semua. Sebab mungkin aku tahu semua orang penat masa tu. Sampai kat belakang tangan aku. So bila aku nak pukul dia pun, aku tak boleh nak capai muka dia ke apa tau. Sakit tak payah cerita lah. Memang dia pulas habis dengan aku. Aku pun kalau aku tak tahan dia punya grip tu, aku rasa mau patah tangan aku. Pusing sampai habis tangan aku. Jadi aku kat situ, aku cakap aku tak tahu nak buat apa dah masa tu. So aku just boleh tahan je lah grip aku.
Aku cakap baik kau lepas tangan aku kan. Kuat gila. Aku cakap masa tu kuat gila. Tak ada siapa pun yang bangun. Dia cakap dah lepas lah. Aku cakap tu kan. Lepas tangan aku. Tak payah macam ni. Kau apa hal? Dia diam. Buat mata terbeliak dia macam tu. Tanpa rasa bersalah langsung lah. Aku dah geram masa tu. Ya Allah, geram sangat lah. Lala aku decide untuk pulas balik tangan aku. Aku lawan balik. Dan memang struggle lah. Mengambil masa yang beberapa minit juga untuk aku pusing balik tangan aku. Bila kita macam ni, kau tak boleh nak lepas. So pusing balik tangan aku macam tu lah. Untuk pusing balik. Dia tahan tau. Sebab dia kan dia pegang tangan aku dua-dua. So dia pegang. Satu dia tahan, satu lagi dia pusing. Bila dia tahan tu aku tak boleh nak capai. Tak boleh nak capai apa. Tak boleh nak capai. Cakap apa masalah Muhammad ni. So aku macam tu ronta-ronta. Lala aku pusing balik tangan aku. Tangan aku bila dah sampai tu, aku memang tangan aku memang hempas muka dia 3 kali. Aku pam macam tu. Memang pukul betul lah kat muka dia. Mula-mula aku pukul sekali je. Dia tak bangun. Degil orang kata. Benda lah tu degil. Aku cakap tak boleh ni. Kena lebih daripada sekali. Pukul. Aku pukul. Bila dah pukul tu dia baru mata dia tutup. Baru dia bangun macam orang normal bangun macam tu. Bangun macam tu. Kalau ikut secara logik dia, mata kau buka macam tu. Bila kau tengok cahaya tu lah, mata kau macam tutup, tengok cahaya baru sakit mata kau. Sebab tu kita bila bangun tidur kita akan kecilkan mata kita. Dia tak. Dia dah buka mata all the time tadi masa pulas tangan aku tanpa ingat dunia. Bila dia sedar aku lampau muka dia 3 kali, baru dia boleh buka mata macam tu. Buka mata, dia duduk macam gosok-gosok mata sebelah aku. Aku dah macam gini dah. Aku cakap Muhammad ni, benda kau ni kan buat kat aku. Memang muka aku memang bera gila. Memang bengis gila untuk nak maki dia. Dia boleh gosok mata. Dia cakap panas dalam bilik ni. What? Aku punya geram dia cakap macam tu. Memang berpeluh lah sebab yang struggle-nya kita orang berdua je. Sebab kuat dia lain macam. Aku boleh cakap, aku bukanlah nak cakap aku kuat sangat, tapi aku dengan dia aku boleh tahan kuat lah. Sama level lah. Maksudnya aku boleh release tangan aku daripada dia sepatutnya. Tapi kuat yang aku rasa tu bukan kuat datang daripada dia. Macam tu. Berpeluh-peluh. Kita orang memang berdua memang berpeluh. Sebab aku satu struggle dengan dia. Dia struggle nak bersama dengan aku. Dua-dua berpeluh. Tu dia boleh cakap kat aku macam tu. Panas lah. Aku cakap dalam hati aku, Muhammad ni, kau dah pusing dengan aku tanpa ingat dunia. Dia tak ingat dunia. Lepas tu dia nak cakap aku macam tu. Lepas tu dah kau pergi tidur. Aku cakap, aku tekan dia. Kau tidur sekarang. Tidur balik. Esok tu, pada keesokan harinya, siang lah, dah siang, aku tanya dia, kau sedar tak apa yang kau buat semalam dekat aku? Dia cakap lah, tak ada, aku tak sedar apa-apa pun. Aku tidur elok je kan. Cakap tu. Dia tanya, kau sedar tak semalam kau pusing tangan aku masa kau tidur dan mata kau terbuka? Cakap macam tu. Kau biar betul semalam dia cakap macam tu. Aku cakap kat dia, aku pernah ketipu benda-benda macam ni kan. Dengan keadaan aku cakap aku penakut, kau ingat aku nak tipu ke benda-benda macam ni kan? Tak beranilah untuk buat cerita, tak berani. Jadi dia tak sedar guys. Dia tak sedar apa menjadi malam tu. Tapi aku tanya dia, kau mimpi ke semalam kan? Sebab kadang-kadang kalau kita mimpi, contoh macam kita nak buang air, nak kencing kan kita mimpi kita memang pergi ke bilik air kencing. Rupanya esok pasal katil kan. So aku ingat macam tu lah. Aku tanya dia, kau jumpa penjahat ke semalam kan yang kau pusing dengan aku? Dia cakap tak ada, aku tak ada mimpi apa-apa. Dia cakap, kau tahu tak, aku pulas tangan aku sambil mata kau terbuka. Dan aku rasa itu bukan kau, cakap. Lepas tu dia cakap, kau tidur pukul berapa semalam? Aku memang tidur lambat. Aku pukul 3-4 pagi baru tidur.
Itulah kau dah tak pernah duduk rumah tu. Lain kali tidurlah awal. Sebab rumah tu dah lama dah tinggal. Dia cakap macam tu. Lepas tu, tak silap aku, ada seorang kawan aku ni, tak tahulah dia ada talent ke apa. Dia kata, dia ada nampak kelibat hitam berlegar kat rumah tu. Macam sekilas pandang macam tu. Ah, Bila dia cerita macam tu, kawan aku yang duduk Terengganu, dia ceritalah sebenarnya kat rumah tu memang keras sikit. Ada kes bunuh. Ada kes bunuh berlaku di rumah tu. Katanya lah, aku pun tak ada, tak ambil tahu pasal sejarah seram-seram ni. Aku cuma cerita apa pengalaman aku yang aku lalu je kat mana-mana. Dia cerita kat aku, rumah tu memang tempat ada kes bunuh kat rumah tu. Pernah jadi. Cakap lah, kenapa duduk rumah ni kan? Dah bila kau dah tahu macam tu, dia kata rumah ni je yang dekat. So senang, kau orang tak ada susah nak pergi mana-mana. Jadi apa? Tak ada, tak susah lah, memang tak susah nak pergi rumah dia. Memang kita orang pergi rumah dia jalan kaki pun boleh. Bila dia tengok rumah tu, dia kata elok je kan, susun apa, macam-macam fasiliti, ada air cukup, lepas tu bilik ada aircon lagi. So mungkin tak ada apa-apa lah. Jadi aku pun masa aku sampai rumah tu pun tak adalah aku nampak rumah tu macam creepy ke apa sangat pun. Tapi bila dengar cerita daripada member aku tu, dia kata rumah tu memang tempat bekas ada orang kena bunuh, apa family yang ada bunuh macam tu. Jadi aku macam wonder lah, ada kes macam tu dengan keadaan yang ada member aku nampak benda kelibat-kelibat macam tu kan. Lepas tu aku cakap dengan dia, engkau aku dengar ada benda-benda kan, macam tu lah, macam ada benda dalam badan kau kan. Cakap, itu aku tak sure, tapi aku selalu dapat migau yang pelik-pelik. Dia cakap macam tu. Tapi sebab tu lah mungkin dia jadi macam tu. Dia cakap dia boleh jadi hilang kawalan. Tu aku pun cakap, tangan aku kau pusing sampai nak patah tangan aku. Dia cakap iya ke? Dia cakap sorry. Sebab dia memang tak perasan apa, dia tak ingat apa jadi masa malam-malam tu. Bila dengar benda tu, dia pun terkejut. Sebab dia memang tak tahu apa. Cakap lah, tak apalah, benda dah jadi kan. So aku lego je lah kan. Tapi nak jadikan cerita, rumah tinggal tu pernah jadi tempat pembunuhan. Dan kita orang, 8 orang daripada kita orang duduk rumah tu. Dan aku alami benda-benda yang macam itulah. Yang tak sepatutnya orang normal nak lalu. Aku yang penakut ni yang kena lalu. Biasanya apa tak orang lain nak lalu lah. Jadi itulah kisah seram aku dekat Terengganu lah. Dekat Kuala Terengganu Kuala Terengganu. Rumah tinggal. Duduk. Bro, aku dah duduk bro. Rumah tinggal yang tempat bunuh-bunuh ni. Tapi nasib baik lah tak nampak benda pelik. Cuma member aku je pelik. Tiba nak pusing tangan orang kan. Dan tanpa dia sedar. Sampai ke hari ni, aku ingat lagi dia punya strength dia tu pusing tangan aku. Memang kuat sangat tau. Aku yang laki pun aku tak boleh nak tahan dia punya situ. Untuk aku tahan tu, aku meronta-ronta supaya tangan dia loose je. Kalau aku pusing balik tangan aku macam tu, memang tak lepas. So aku macam pakai badan semua sampai kena lempang amat tu, baru dia okey. Jadi yelah, kita orang pun masuk rumah tu tanpa pun kata baca apa-apa kan. So just masuk duduk macam tu kan. Tapi adalah member aku ni memang dia mungkin tahulah pasal batin-batin ni, dia baca sikit-sikit. Tapi still lah, benda tu tak proper. Jadi mungkin aku fikir balik, aku kacau lah tempat tu. Apa-apa pun, itulah pengalaman seram aku dekat Kuala Terengganu. Mana aku tinggal dekat rumah yang ada orang kena bunuh. Siapa pun yang dengar, memang nampak macam tak seram. Tak tahulah aku cerita ni seram ke tak, tapi itu adalah kisah yang seram lah yang aku lalulah. Sebab aku tak pernah kena lagi lah orang buat macam tu kat aku. Sebab aku kan ada masalah dengan siapa-siapa. Tiba kena pulas tangan time main game pula tu.
Jadi itulah kisahku dekat Kuala Terengganu, di mana aku duduk di rumah tinggal kawasan bekas ada orang kena bunuh. Alright, so itu je cerita aku untuk hari ni. So jangan lupa, siapa yang tengok video ni, jangan lupa subscribe dan like video ni. Kalau boleh, kalau korang baik, share lah kat member korang, dan tolong komen apa kekurangan dalam video ni. So kalau ada kesempatan, aku akan baca setiap komen korang untuk improve balik, sebab aku pun baru start buat YouTube ni. Jadi normal orang kata untuk mempunyai kekurangan dalam penyampaian ataupun dari segi video aspek. Jadi itu saja daripada Easy Spooky. Jumpa lagi next video, mungkin hari Jumaat depan, Sabtu depan, depan. Biarkanlah itu sebagai misteri Easy Spooky. Right? Thank you guys. Assalamualaikum.